Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kita lagi di channel Cikgu Hisham. Untuk video kali ini, Cikgu akan mengajar subjek pengajian am STPM semester 1. Tajuk yang kita akan sentuh untuk video kali ini adalah berkaitan dengan bab 3, amalan demokrasi dan pilihan raya di Malaysia. Fokus kelas kita pada kali ini adalah berkaitan dengan tajuk calon pilihan raya. Siapakah yang dimaksudkan dengan calon pilihan raya? Calon pilihan raya ini merupakan seorang individu ataupun warga negara yang ingin ataupun berniat untuk menjadi wakil rakyat, sama ada di Dewan Rakyat ataupun Dewan Undangan Negeri. Jadi untuk menjadi wakil rakyat, mereka mestilah menjadi calon dan mesti bertanding dalam pilihan raya dan mesti menang dalam pilihan raya tersebut. Seterusnya kita lihat kelayakan calon pilihan raya. Mana-mana warga negara ataupun individu yang ingin menjadi calon pilihan raya mestilah memenuhi 4 syarat yang telah ditetapkan. Syarat yang pertama, calon mestilah merupakan seorang warga negara Malaysia. Kiranya mereka berstatus penduduk tetap ataupun bukan warga negara, mereka tidak layak untuk bertanding. Kelayakan yang kedua adalah mestilah bermastautin dalam kawasan persekutuan bagi calon Dewan Rakyat ataupun bermastautin dalam negeri tempat bertanding bagi Dewan Undangan Negeri. Untuk kelayakan yang kedua ni, dia ada sedikit perbezaan kalau kita lihat dekat sini. Bagi calon para Dewan Rakyat ataupun calon parlimen, mereka ni mestilah bermastautin. Bermastautin ni bermaksud menetap. Menetap di mana-mana bahagian persekutuan ataupun Malaysia. Cikgu bagi contoh. Sekiranya saya nak bertanding di mana-mana parlimen di negeri Sabah, saya tidak semestinya tinggal di negeri Sabah. Walaupun saya tinggal di Kuala Lumpur ataupun mana-mana negeri yang lain, saya masih boleh bertanding untuk kerusi parlimen di negeri Sabah. Sebab syaratnya bermastautin di mana-mana bahagian persekutuan. Berbeza dengan calon Dewan Undangan Negeri. Mana-mana calon yang nak bertanding untuk Dewan Undangan Negeri, mereka mestilah bermastautin ataupun menetap di negeri di mana mereka ingin bertanding. Contoh cikgu nak bertanding di negeri Kedah. Jadi cikgu seharusnya menetap ataupun tinggal di negeri Kedah. Itu yang dimaksudkan Jadi harap pelajar boleh faham. Kelayakan yang ketiga mestilah berumur 18 tahun dan ke atas pada hari penamaan calon. Dari segi umur ni sebenarnya calon ataupun pengundi sama mestilah berumur 18 tahun ataupun tidak kurang daripada 18 tahun dan ke atas. Dan kelayakan yang terakhir adalah mestilah tidak hilang kelayakan. Seterusnya kita lihat tidak hilang kelayakan. Kalau kita lihat tadi, salah satu kelayakan seseorang calon itu tidak hilang kelayakan. So apa yang dimaksudkan dengan tidak hilang kelayakan? Apa keadaan-keadaan yang menunjukkan bahawa seseorang calon itu tidak hilang kelayakan? Yang pertama, tidak bankrupt atau bankrupt yang telah dilepaskan. Ini yang pertama. Maksudnya mana-mana calon pilihan raya ni, dia tidak boleh seorang yang bankrupt. Tapi kalau bankrupt yang telah dilepaskan boleh. Telah dilepaskan di sini bermaksud telah selesai hutang-hutangnya. Yang kedua, seseorang yang sempurna akal. Maksudnya seorang yang normal ataupun siuman. Yang ketiga, tidak pernah dipenjara 1 tahun dan ke atas atau tidak pernah didenda 2,000 dan ke atas. Maksudnya seseorang calon tu tidak bolehlah dipenjara lebih daripada setahun ataupun didenda lebih daripada 2,000. Sekiranya benda itu berlaku,
mereka boleh hilang kelayakan sebagai seorang calon, kecualilah sekiranya diampuni boleh bertanding. Okey, seterusnya seseorang calon pilihan raya juga tidak disabitkan dengan apa-apa kesalahan. Ya, mana-mana calon yang nak jadi calon pilihan raya mesti tidak disabitkan dengan kesalahan pilihan raya. Ya, di sini cikgu bagi contoh kesalahan pilihan raya, contohnya merasuah pengundi ataupun memberi sogokan kepada pengundi ketika pilihan raya. Dan yang terakhir, tidak memegang jawatan yang berpendapatan tetap dalam perkhidmatan awam. Okey, maksudnya di sini mana-mana calon pilihan raya tidak boleh menjawat jawatan-jawatan yang mendatangkan pendapatan. Ya, contohnya penjawat awam. Ya, contohnya cikgu. Ya, cikgu nak jadi calon pilihan raya, cikgu mestilah meletakkan jawatan. Sebab calon tidak boleh daripada kalangan penjawat awam. Baik, seterusnya kita lihat apakah keadaan-keadaan ataupun sebab-sebab yang menyebabkan seseorang calon itu hilang kelayakan sebagai seorang calon. Okey, yang pertama, didapati atau disahkan tidak sempurna akal atau tidak siuman. Yang pertama. Yang kedua, didapati seorang yang bankrupt dan belum dilepaskan. Yang ketiga, memegang jawatan yang berpendapatan. Yang keempat, gagal mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya. Penyata perbelanjaan pilihan raya ini merupakan satu penyata yang mana calon perlu buat dan hantar kepada SPR dalam tempoh 31 hari selepas keputusan pilihan raya diwartakan. Okey, yang kelima, memperolehi kewarganegaraan asing. Dan yang keenam, dijatuhi hukuman penjara tidak kurang 1 tahun atau didenda tidak kurang dari 2,000. Jadi ini 6 situasi ataupun 6 keadaan yang boleh menyebabkan seseorang calon pilihan raya itu hilang kelayakan untuk bertanding. Okay, ingat, ini satu perkara yang pelajar perlu ingat berkaitan dengan calon ya. Okey. Seseorang calon boleh bertanding di suatu kawasan parlimen ataupun satu kawasan Dewan Undangan Negeri pada masa yang sama. Dan calon yang bertanding boleh mewakili parti politik ataupun boleh merupakan calon bebas. Okey, yang pertama. Okey, mana-mana calon yang nak bertanding sama ada kursi parlimen ataupun DUN, dia hanya boleh mewakili satu sahaja. Ya, maksudnya kalau dia nak bertanding parlimen ataupun dia nak bertanding DUN ataupun dia nak bertanding kedua-dua kursi dalam masa yang sama dibolehkan. Okey, yang tidak boleh kalau dia nak bertanding 2 kerusi parlimen ataupun 2 kerusi DUN. Ini tidak dibolehkan. Okey, dan yang seterusnya tu, mana-mana calon ni tidak semestinya mewakili parti politik. Okey, calon bebas pun boleh bertanding, tidak ada masalah. Bukan menjadi satu syarat yang wajib untuk mesti mewakili parti politik baru boleh bertanding. Okey, seterusnya kita lihat pula berkaitan dengan deposit calon. Okey, deposit ni maksudnya apa? Deposit ni adalah sejumlah wang yang calon pilihan raya mesti bayar ataupun mesti jelaskan sebelum mereka bertanding. Okey, dan deposit calon ini kita boleh bahagikan kepada 2 jenis deposit. Okey, pertama adalah deposit pilihan raya dan yang kedua adalah deposit bahan kempen. Okey, deposit pilihan raya ni adalah sejumlah wang yang perlu dibayar oleh calon untuk membolehkan mereka bertanding. Okey, deposit ini kalau calon tak bayar, mereka tak boleh bertanding. Dan jumlahnya adalah berbeza mengikut kerusi. Bagi calon yang nak bertanding kerusi parlimen, jumlahnya adalah sebanyak 10,000. Ya, manakala untuk calon DUN nilainya hanya 5,000 sahaja. Okey, dan deposit ini akan dikembalikan kepada calon. Ada syarat-syarat dia. Ya, deposit ni sebenarnya boleh diperolehi semula oleh calon. Okey, mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Nanti kita akan lihat apa syarat untuk calon mendapat semula deposit pilihan raya mereka. Okey, dan yang kedua, deposit bahan kempen.
Okey, deposit bahan kempen ni satu deposit yang calon perlu bayar untuk membolehkan mereka mempamerkan bahan-bahan kempen. Ya, bahan-bahan kempen ni contohnya poster, okey, bendera, okey, banner dan apa-apa sajalah yang mempromosikan mereka. So, untuk deposit bahan kempen ni dia mesti bayar kalau dia nak pamerkan. Tapi kalau dia tak nak pamerkan, tidak ada masalah. Ya, deposit bahan kempen ini bukan satu yang wajib. Ya, kalau calon tak bayar deposit bahan kempen ni, mereka masih lagi boleh bertanding. Ya, cuma mereka tidak boleh mempamerkan bahan kempen mereka. Dan seterusnya, okey, kita lihat berkaitan dengan deposit pilihan raya tadi. Okey, deposit ini akan dipulangkan jika, okey, ini pelajar kena faham. Okey, wang deposit akan dipulangkan jika yang pertama, sekiranya calon itu tidak dicalonkan ataupun namanya tiada dalam notis. Ya, maksudnya waktu penamaan calon tu, ya, calon-calon ni akan bayar deposit sewaktu penamaan calon. Ya, sewaktu mereka menghantar borang penamaan calon, di situ mereka akan bayar. Dan selepas itu, sebelum pilihan raya, senarai nama calon-calon ni akan dikeluarkan oleh SPR. Okey, maksudnya mana-mana yang layak, nama akan terpapar. Tapi bagi calon-calon yang mana nama mereka tidak dicalonkan, mungkin disebabkan oleh tidak layak, jadi mereka akan dapat semula wang yang telah mereka bayar tadi ataupun wang deposit untuk bertanding dalam pilihan raya. Kedua, sekiranya calon meninggal dunia sebelum pengundian berlangsung, ya, pun akan dipulangkan. Kemudian yang ketiga, sekiranya calon itu kalah, namun undi yang diperolehinya tidak kurang daripada 1/8, ya, daripada undi keseluruhan, maka mereka juga akan dapat semula wang deposit. Kecualilah kalau undi yang mereka peroleh itu kurang daripada 1/8 daripada keseluruhan undi yang diperolehi oleh semua calon, maka wang deposit tersebut dikira hangus. Dan seterusnya, calon yang menarik diri sebelum jam 11 pagi pada hari penamaan calon juga boleh dapat semula wang deposit. Dan terakhir sekali, calon yang menang. Okay, calon yang menang ni confirm dia akan dapat semula wang deposit mereka. Bagi deposit bahan kempen pula, okay, adakah calon akan dapat semula? Okay, calon dapat. Okey, deposit bahan kempen calon akan dapat semula. Tak kisah dia kalah atau menang. Tapi dengan syarat bahan-bahan kempen yang dipamerkan itu mestilah diturunkan dalam tempoh 14 hari. Okey, sekiranya bahan-bahan kempen mereka itu tidak diturunkan dalam tempoh 14 hari, wang deposit bahan kempen tersebut akan dikira hangus. Okey, itu berkaitan dengan deposit bahan kempen. Seterusnya kita lihat pula berkaitan dengan penyata perbelanjaan pilihan raya. Untuk makluman pelajar, setiap calon yang bertanding dibolehkan untuk berbelanja bagi pilihan raya. Dan jumlahnya juga adalah berbeza. Bagi calon yang bertanding kerusi parlimen, mereka boleh ataupun nilai perbelanjaan pilihan raya mereka itu tidak boleh melebihi 200,000. Okey, manakala calon Dewan Undangan Negeri tidak melebihi 100,000. Perbelanjaan pilihan raya ni apa? Apa dia perbelanjaan pilihan raya? Maksudnya perbelanjaan yang dibuat oleh calon-calon, contohnya buat banner, ya, buat baju, buat payung, kan. Biasa kalau pilihan raya ni kan, kalau mana-mana calon tu kalau dia pergi berkempen, dia akan bawa, dia akan bagi dengan penyokong-penyokong mereka baju, ya, payung, apa-apa sajalah, ya, apa-apa saja perbelanjaan yang melibatkan pilihan raya. Jadi nilai itu tidak boleh lebih, ya, parlimen tidak boleh lebih 200,000 dan DUN tidak boleh lebih daripada 100,000. Dan bila habis pilihan raya, calon-calon pilihan raya ini mestilah membuat laporan.
Okey, mestilah membuat laporan ataupun penyata perbelanjaan pilihan raya ini, dan laporan tersebut mestilah dihantar kepada pengarah pilihan raya negeri dalam tempoh 31 hari selepas tarikh keputusan pilihan raya diwartakan. Maksudnya dia kena buat penyata, maksudnya dengan duit, contohnya 200,000 tu parlimen kan, dia kena listkan apakah yang digunakan. Okey, duit 200,000 tu apa yang dia belanjakan. Okey, jadi penyata itu perlu dihantar kepada pengarah pilihan raya negeri. Okey, sekiranya mereka gagal menghantar, maka calon tersebut akan hilang kelayakan sebagai calon. Atau kalau dia menang, kemenangannya itu boleh dibatalkan oleh Mahkamah Pilihan Raya ataupun Mahkamah Tinggi. Okey, calon akan hilang kelayakan jika gagal menghantar. Okey, seterusnya kita lihat pula berkaitan dengan petition pilihan raya. Okey, apa yang dimaksudkan dengan petition pilihan raya? Okey, petition ni bermaksud keputusan pilihan raya dicabar di mahkamah. Okey, maksudnya ada pihak, biasanya calon lah. Ya, biasanya calon yang tidak berpuas hati dengan keputusan ataupun kemenangan mana-mana calon dalam pilihan raya. Jadi dia boleh mencabar keputusan tersebut di mahkamah. Okey, itu yang dimaksudkan dengan petition pilihan raya. Dan petition ini dibuat disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan pilihan raya. Okey, petition ini dibuat kepada Mahkamah Pilihan Raya, okey, ataupun Mahkamah Tinggi. Ini pelajar kena tahu ya. Kadang-kadang pelajar ni dia keliru antara Mahkamah Pilihan Raya dengan Mahkamah Tinggi. Sebenarnya benda yang sama. Okey, Mahkamah Pilihan Raya itu bermaksud Mahkamah Tinggi. Okey, jadi mesti dikemukakan di Mahkamah Tinggi dalam tempoh 21 hari selepas tarikh keputusan pilihan raya diwartakan. Ya, ingat tarikh tu ya, ingat jumlah harinya, 21 hari. Maksudnya selepas daripada tempoh itu, petition tidak lagi diterima oleh Mahkamah Tinggi. Dan keputusan Mahkamah Tinggi pula boleh dirayu di Mahkamah Persekutuan. Okey, rayuan untuk ke petition ini di Mahkamah Persekutuan ya, bukan Mahkamah Rayuan. Kemudian jika petition itu diterima, okey, contohlah ya, calon itu membuat petition dan dia menang dalam petition tersebut, okey, diterima oleh mahkamah, maka SPR akan mengeluarkan satu notis untuk mengadakan pilihan raya baru, okey, dalam tempoh sebulan daripada tarikh sijil pembatalan dikeluarkan oleh hakim. Okey, maksudnya sekiranya petition itu berjaya, mahkamah akan mengeluarkan sijil pembatalan. Maksudnya kemenangan calon itu akan dibatalkan. Okey, dan pilihan raya yang baru akan dilakukan oleh SPR. Seterusnya kita lihat alasan ya, ataupun apakah sebab-sebab yang menyebabkan petition pilihan raya ini dibuat. Okey, yang pertama sekali, perbuatan memberi sogokan wang ataupun hadiah ataupun memeras ugut terhadap pengundi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketidakpatuhan peruntukan undang-undang dan peraturan pilihan raya. Ketiga, perbuatan merasuah pengundi. Ya, sama ada dibuat oleh calon ataupun ejen-ejennya. Dan yang keempat, calon atau ejennya didapati tidak layak untuk menyertai pilihan raya. Jadi ini 4 alasan ya, yang membolehkan petition pilihan raya itu dibuat. Kemudian yang terakhir sekali, siapakah yang boleh membuat petition? Okey, di sini ada 3 golongan yang boleh membuat petition. Okey, yang pertama adalah seseorang yang mengundi dalam kawasan tersebut. Ya, maksudnya pengundi. Ya, pengundi pun boleh buat petition. Kemudian seseorang yang mendakwa sebagai telah ada hak untuk dilapor atau dipilih dalam pilihan raya itu. Okey, dan yang ketiga adalah seseorang yang menganggap dirinya telah menjadi seorang calon ya dalam pilihan raya ataupun mudahnya calon. Tapi kebiasaannya petition ini dibuat oleh calon, ya, calon yang bertanding dan dia kalah. Biasanya calon yang kalah lah yang akan buat petition pilihan raya. Sebelum kita tamatkan kelas, bagi pelajar-pelajar yang ada soalan ataupun kemusykilan berkaitan dengan tajuk
calon pilihan raya pada hari ini yang kita bincangkan, bolehlah meninggalkan soalan-soalan pelajar di ruangan komen. Ya, insya-Allah cikgu akan cuba menjawab soalan-soalan yang dikemukakan secepat yang mungkin. Okey, so cikgu rasa sampai di sini saja kelas kita untuk kali ini. Seperti biasa, sebelum kita tamatkan kelas, pastikan jangan lupa like, komen, share video cikgu dengan pelajar-pelajar lain. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel ataupun video cikgu supaya pelajar-pelajar tidak terlepas video-video cikgu yang lain. Okey? Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan bye-bye.